Mahkamah Perdana pada malam ini. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak apa dengar jawab salam. Pasal apa? Pasal duduk jauh. Tidak, Tuan Haji Sa'ban. Saya jemput ayah-ayah abang-abang mai kita penuh ruangan depan ni. Malu kat ibu-ibu. Kan? Tengok ibu-ibu semua penuh. Kalau boleh nak naik atas pentas ni ibu-ibu ni. Kan? Tengok kita. Oh, sungguh ustaz ni memang. Saya minta abang-abang sekalian, mari kita duduk majlis ilmu ni, dia adab dia kita bagi penuh lah. Kan, sayang kosong tempat ni. Tu abang yang duduk kemah nombor 2 belakang tu, sejemputlah tak bergerak seorang pun. Tu kata, dia kata ajak anak, payah nak dengar lah. Tengok pak dia macam, tengok apa hang tengok. Tu, hang tengok pak dia. Dia kena kanas ke kasar tu, baru nak mungkin. Boleh. Dia minta maaf lah, bukan nak marah, panggil ajak. Depan kosong, tengah-tengah ni kosong. Saya jemputlah ayah-ayah sekalian, abang-abang sekalian yang saya kasihi, yang saya hormati. Marilah kita duduk dekat-dekat ni. Bukan senang nak jumpa sekali-sekala. Baik, Alhamdulillah. Bagus orang-orang apa nama Al-Ustaz ni, orang tu kembang ni. Habang sekali pakat main meneru. Alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya hormati, lagi saya muliakan. Yang bahagia Tuan Imam Ustaz Haji Sya'ban bin Ismail, Imam Masjid Iskandar Mas Tempawan. Yang saya hormati, lagi saya muliakan tetamu undangan kita pada malam ini, yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Haslin bin Baharim, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Haslin. Ustaz Haslin apa? Ustaz Haslin Bollywood. Alhamdulillah, selamat datang Ustaz ke Al-Ustaz ni, ke Masjid Iskandar ni. Alhamdulillah. Yang saya hormati tuan-tuan ahli jawatan kuasa Masjid Iskandar, tuan-tuan pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Suka kita pada malam ini dengan kehadiran Ustaz memenuhi jemputan kita sempena karnival masjid yang dianjurkan pada kali ini, sempena 25 tahun Masjid Iskandar. Dia panggil Jubli apa tau? Jubli Perak. Kan? Menerang lampu daripada atas tanah sampai atas puncak. Duduk kat atas highway nampak ni apa dia masjid ke apa ni, menerang ni ke fanfare lah, bukan fanfare. Kan terang lampu kita tengok. Tapi hak ni gelap. Aku geram sungguh. Minta maaf dah melawak je. Kalau terang sangat pun lagi 10 mata pula kan. Tapi kalau terang lagi elok lagi baguslah. Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Itu menunjukkan syiar yang ada di masjid kita ni. Kalau lalu tepi highway tu memang nampak kan, dulu lalu tak perasan kata masjid, gelap je. Kan, orang pun tak apa nak ada je. Lah ni lampu terang, lepas tu orang pun ramai, boleh buat karnival pula, ada kereta proton pula depan tu. Hebat. Kereta proton kan? Kereta proton ada. Kedai mah pun ada saya nampak tadi. Kedai mah pun ada. Sakan. Buat duit tak maklum? Saya nak abang tu rahsia. Kita kan, ni maklum. Abang ni, Rasulullah ni, kak sekalian. Nak minta duit dekat suami, kalau suami tak bagi, minta depan orang. Malam ni heret tangan dia pergi kedai emas tu. Saya kenal tuan kedai emas tu, saya boleh rekomen. Rekomen untuk belilah, bukan rekomen dapat harga murah. Nama Tuan Hasrul Nizam, ada tang tu. Dia punya token emas tu. Kawan saya lah tu. Tapi saya tak berniaga emas macam dia. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kalau tak bawa duit malam ni, pergi runtun tangan dia bawah ni lagi. Lepas tu minta duit depan orang, jual lah beli emas. Jual lah beli emas. Boleh tak? Sambil main ngaji kuliah, main semayang jemaah, ada emas pula. Kalau kereta tu berasa lagu mahal sangat. Tapi boleh juga kereta tu bukan terus bayar semua pun, bayar sikit-sikit dulu. Baik, insyaAllah. Bagi alhamdulillah tuan-tuan. Kita bersyukur banyak kerana masjid ini telah berjaya menganjurkan program seumpama ini yang julung-julung kalinya lah. Selepas 25 tahun yang lalu, maka pada kali ini kita berjaya menganjurkan majlis karnival sempena 25 tahun Masjid Iskandar Mas Tempawan ini. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita juga sangat mengalu-alukan Ustaz Haslin dalam perjalanan dakwah sepanjang bulan ini. Sudah hampir 2 minggu tidak sampai balik ke rumahnya.
Dahsyat tu. Dahsyat. Saya jumpa minggu lepas sekali. Lepas itu pi di Sungai Petani, jumpa di Alostang, pi di Petani, kemudian balik Sungai Petani, kemudian Sandakan, balik pada Sandakan, pi di Thailand, balik di Thailand kemarin ni di Perlis, kemudian semalam di Perlis, malam ni mai ke sini pula tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. No, hak yang 3-4 hari itu tak apa, hak di Thailand tu hak tu risau sikit. Hak tu yang risau sikit tu. Kan bini telefon, "Gena tak balik ni. Pi ceramah habis pada pi umrah lagi." Orang pi umrah 14 hari. 14 hari sungguh. Ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ni saya mula dulu ni bagi ustaz dia letih sikit. Dia letih perjalanan yang jauh. Jadi saya mula dulu dah sabar sat ibu-ibu sekalian. Saya bagi ustaz rehat sat. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sempena kita mengadakan majlis umpama ini, tuan-tuan tengok ramai-ramai pada malam ini. Dan kita tak mau hanya sekadar malam ini sahaja. Betul Tuan Haji Sa'ban? Kita nak setiap malam ada kuliah di sini, Ustaz Syukri mengajak di sini. Kemudian setiap malam ada sembahyang jemaah, ada majlis ilmu, ada macam-macam yang diaturkan di masjid ini. Jadi tuan-tuan, kalau masjid kita seluas ini, yang hadir tak sampai 1 saf, yang hadir tak sampai 3 saf, sangat merugikan kita. Wak rugi bayar lampu je. Kan? Bayar lampu meralap-meralap. Orang tak ada. No? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita buat majlis malam ini, kita boleh hadir beramai-ramai. Jadikanlah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini untuk menambahkan rasa kecintaan kita kepada ilmu sampai seterusnya. Dan kita pun dalam rangka lebih kurang tak sampai 3 bulan lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Sya'ban tentu dah tu Imam Puan Haji Sya'ban. Kan? Dia kata bulan majlis ni tiap-tiap kali bulan Sya'ban. Setiap Imam Haji Sya'ban. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi kita pun nak serahkan majlis ini kepada yang bahagia Ustaz Haslin bin Baharim untuk meneruskan ceramah perdana kita pada malam ini sempena karnival masjid kita, iaitulah 25 tahun penubuhan Masjid Iskandar Mas Tempawan. Jadi saya tanpa melengahkan masa lagi, mempersilakan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Haslin bin Baharim untuk meneruskan agenda kita pada malam ini. Dipersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haslin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan kamu orang-orang yang beriman dan di kalangan kamu orang-orang yang memiliki ilmu. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui akan apa yang kamu lakukan ataupun kerjakan. Maka Syekh Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Sa'idin Al-Hafiz, peneman bicara pada malam ini, dan beliau juga merupakan salah seorang pegawai badan agama, bahagian agama kaunseling Polis Diraja Malaysia Negeri Kedah IPK, dan sesuai kepada barisan kepimpinan Masjid Iskandar Wan Tempawan, Jalan Datuk Kumbang, barisan pegawai yakni Tuan-Tuan Imam, Tuan Haji Sya'ban bin Ismail, Tuan-Tuan Bilal Siak, dan seterusnya kepada barisan kepimpinan masyarakat setempat, seqaryah dan yang sedekatan dengannya, seterusnya kepada ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana saya rasa malam ni
yang malam yang tak akhir lakut sejak daripada 22 November sampai malam ini. Saya rasa boleh dapat balik sekali, itu pun kerana dapat satu malam dan rehat, tukar beg dan sebagainya. Dan Alhamdulillah malam tadi 2 malam di Kangak Perlis, dan malam tadi ada bicara santai juga bersama bekas Ketua Penolong Pengarah Dakwah dan Masjid Ustaz Haji Osman bin Hashim bin Osman Al-Hafiz. Dan Alhamdulillah hari ini pada pagi saya berjalan cari kawan-kawan yang hampir 30 tahun saya tak jumpa di kampung Bukit Cabang di belah Padang Besar. Dan di Satun saya cari kawan juga sebilik dan sekelas dengan saya yang sekarang jadi pegawai takaful di Satun, juga lebih kurang hampir 32 tahun tak berjumpa. Dan lepas tu tadi balik pi Bukit Temaga, ada kawan sekelas saya di Pokok Sena, kawan perempuan satu kelas, dan minggu depan dia kenuri walimah anak dia, anak sulung dia. Jadi minggu depan saya sibuk sangat, tak boleh mari sebab program di Putrajaya, di Saibo Jaya, di di Kajang. Jadi set sana lah, tak pergi mana-mana. So minta izin boleh tak saya pergi ziarah hari ini. Sesejak kawan-kawan kelas ni perempuan ramai daripada lelaki. Jadi saya ajak kawan lelaki, ada 3-4 orang ikut teman dia kata. Dan Alhamdulillah dapat dari sudut ilmu kita sampaikan, dan sahabat-sahabat kita akrabkan. Dalam keadaan niat kita tidak ada benda lain, insya-Allah. Kawan-kawan ni umur saya pun dah masuk lebih dekat 55 tahun dah. Kalau ikut hampir umur tu, tarikh yang akan datang maknanya lagi lebih kurang 6 bulan cukup 55 tahun. Jadi kita ni apa yang boleh kita buat sisa hidup kita. Dan saya pun tak jamin besok saya masih ada. Mungkin saya balik hotel nanti ataupun penginapan saya tiba-tiba tak ada. Dan apa yang kita kena buat ialah do the best, don't feel the best. Kita buat habis baik dalam hidup kita, jangan duk perasaan kita paling baik. Jahanam setan iblis ni pasal itulah. Jahanam iblis ilmu tinggi. Dia panggil yang dipertua para malaikat pun iblis. Tapi kerana dia rasa dia baik, maka Allah nampak dia tak baik. Dan sindrom virus manusia yang jenis otak iblis ni pun ramai sekarang ni. Dia rasa apa yang dia buat tu adalah memang dia hebat. Tapi sebenarnya kita ni baik kerana hidayah Allah bagi kita jadi baik. Memang kita tak nafikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah kaum ni melainkan mereka ubah sendiri. Betul. Tapi kita kena ingat dorongan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama aja kita dulu kalau pikat-pikat balik makcik-makcik, ramai orang perempuan tak pakai macam ni. Kan orang tua-tua dulu dia pergi beli ikan dekat depan kedai dia tu pakai kemban je, buah tuala. Contoh dia gitu. Tapi tak ada orang telan elok pula waktu itu. Alah ni tak pakai tuala, pakai kelambu pun orang telan elok, tak tahu pasal apa, wallahu alam. Dulu kita tak dengar cerita pelik-pelik ni. Bunuh orang anak, bunuh bapak bunuh anak, mak cekik anak dan sebagainya. Ini pun Rayyan Zayan yang budak autism tu pun dah boleh kata ini bukan kes dia mati jatuh lemah, tapi dia ada orang kata apa, di autopsi dia punya forensik, dia punya mayat dia dicekik ataupun dijeruk leher dia. Di saksi pun ramai, dia kata kalau hari Rabu hilang, Selasa jumpa dan keadaan baju elok lagi, kalau betul-betul kena masuk dalam ayak sungai bukan ayak paip, dia akan jadi kelarah. Jadi tak ada tanda-tanda kelarah tadi ni, maka polis tutup kawasan Bandar Sri Damansara tu. Saya selalu duk pergi kuliah setiap bulan. Damansara Damai, maaf. Jadi nak beritahu boleh jadi benda-benda macam ini. Sebab ni kita nak kena fahamkan bahawasanya sahabat-sahabat tuan sekalian, dalam hidup kita ni kadang-kadang kita jadi macam iblis, lebih-lebih teruk daripada iblis pun ada. Kan? Lepas tu Nabi pesan, hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u ini jalan aku, maka
ikutlah jalan aku yang lurus ini. Jangan ikut khutuwati syaitan, langkah-langkah jalan-jalan syaitan. Tapi orang kita pasal mungkin masalah pendedahan dari sudut educated ataupun ilmu tu dia tak sampai. Betul dalam Quran dia cerita macam-macam. Surah Al-Kahfi bagi gambaran banyak bagi kita baca. Tapi orang kita tak nak baca surah Al-Kahfi. Kan, sedihlah. Jelas, terang, tersuluh, nyata lagi. Surah Kahfi kalau siapa nak selamat pada Dajjal. Dajjal ni pengikut dia orang perempuan, bini orang. Dajjal ni anak dara orang. Seperti bila Dajjal dia sampai, laki mereka, mepak mereka, lari balik rumah, ikat bini mereka kat tengah tiang rumah. Sebab orang perempuan mesti ikutnya, sebab orang perempuan ni dia jenis material. Aksesori dia tinggi. Kan, lepas tu ustaz contoh siapa nak beli emas, senang, heret laki, minta duit depan kedai emas tu. Kan? Ustaz beri contoh pun perempuan, orang lelaki jarang heret bini beli emas. Dia macam sajak. Ini contoh gitu lebih kurang kan. So nak beritahu bahawasanya apa yang ada pada hari ini, Dajjal ini dia akan mari, dia pasti mari. Tapi orang kata Dajjal macam mana? Dajjal ni dalam bahasa mudah, yang halal dia haram. Yang syubhat dia kata halal, lepas tu syubhat ni haram. Nampak tak? Orang kata apa nama ni tak boleh, ni tak betul ni. Oh, dia kata tak apa. Zaman sekarang dan sebagainya. Ini contoh. Fitnah itu merupakan keharusan kalau nakkan kedudukan yang paling hebat dalam hidup. Fitnah rakan kongsi perniagaan. Tipu rakan itu benar standard. Dajjal kecil dah terdorong. Cuma kalau kita jauh daripada Al-Quran, sebab saya nak fokus nak beritahu tentang ilmu. Dalam hidup kita Nabi pun sebut, Allah sebut dalam Quran tadi dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, hidup kita ni pasti diangkat darjat dengan syarat iman dan ilmu. Dia tak boleh iman saya tapi bodoh. Semayang bagus tapi haram, tak belajar semayang tu, semayang tak apa-apa semayang. Tahiyat masjid tak buat, qabliyah tak buat, ba'diyah tak buat. Orang kata bodoh, marah, dia kata apa? Sunat tak buat, dapat pahala, tak buat, tak berdosa. Yang ni dia panggil jahil. Berapa ramai Jumaat mai saya cabak suami-suami makcik, kakak-kakak sekalian. Tanya dia, "Hamaya nak salat tahiyat?" Solat mentang apa kata dia? Sebab depa tak belajar. Kita betul-betul original belajar ialah pergi haji je, tuan-tuan. 5 bulan belajar kenapa? Sebab modal kita 9,900. Minta maaf apa cakap? Baru bila pergi Mekah, tengok orang sembahyang pelat dia diperak. Dia kata orang Arab sembahyang, dukung anak. Sedangkan ilmu bagi tahu boleh dengan syarat-syarat tertentu. Ini contoh. Telefon bunyi, zaman canggih. Tengah duduk sembahyang, bunyi pun. Tak ada masalah, pegang soluk pakai dia, tekan. Tak mana tekan, asalkan jangan bunyi lagi. Boleh dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu ilmu. Baca Quran yang ngajak semua benda. Ayat 54. Surah Al-Kahfi. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Kami dah jelas, dah tasrif dah. Memperinci dah. Tasrif, nahu dengan sarab. Ja'a Muhammadun. Maknanya isim fa'il dengan, apa nama ni? Isim dan fa'il. Dan fa'il dengan isim. Kalau awal isim dulu, maka jumlah ismiyah. Gitulah. Kalau mula dengan fa'il, jumlah fi'liyah. Tapi nak mentasrifkan, kenapa ja'a? Adalah ja'a yaji'u. Begitu bunyi dia. Maka Allah jelaskan dalam Quran, macam-macam contoh dah. Tapi jenis perangai orang ni. Walakin aksaran nas, apa ayat sebut? Buat dah. Walakin aksarum, Allah ulang balik. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Jenis orang Tuhan kata haram. Takkan semua haram, takkan tak boleh buat sikit-sikit. Sebab tu mereka berani hina, membabi mufti Kuala Lumpur baru-baru ni. Bila mufti Profesor Madya Datuk Dr. Luqman bin Abdullah, anak Tok Guru lah petai ataupun lubuk petai, apa nama di lubuk apa nama? Di Kelantan tu lubuk Kelah. Dia pun maki dia. Dia kata, awak mufti tu Tuhan ke? Dia akan jadi orang bodoh pertama bodoh. Melayu jahil pertama jahil. Bila ulama boleh mereka lawan.
Imam Mufti kata, siapa yang datang daripada Kedah, tak kiralah yang jauh lebih 2 marhalah, solat jamak untuk menonton Coldplay, maka solatnya tak sah. Dia guna ulang balik. Siapa mufti ingat dia Tuhan kot, nak menentukan sah tak sah. Subhanallah. Memang dalam bahasa kasar memang banjingan betul. Sorry ni live ni. I don't care about you all. Pokok ni kalau kita tak sepakat, hancur anak-anak muda kita. 85,000 orang rosak padang bola. Malam ni nak main macam mana Jeriting Terengganu. Aku sokong Terengganu. Haram betul. Padang tu macam tapak semayan mada. Tu kata, saya tulis dalam Facebook. Tuhan bagi akal bodoh. Hampir jawab aku. Nak panggil. Saya pelik kak. Tak ada tempat lain nak buat. Dah tahu 2 minggu akan datang, bola langsung. Bola padang tu, dia terlalu soft, lembut. Kalau main bola 22 player pun boleh terkeluar rumput. Ini kan dihentak, dihinjak oleh 80,000 orang. Dia bukan duduk diam, ceramah dia duduk diam je. Ni menari. Rumput pun tidak sanggup. Kita kata pendosa nampak melampau sangat. Kita beritahu dah, tolonglah, janganlah, jangan pergilah. Yang pergi ambil cincin, bukan main I love you. Are you married me? Are you nak kahwin dengan saya? Oh, kata meminang. Ada seorang ustazah jawab, tidak ada maruahkan wanita Islam. Dah ada mak bapak kamu, tak ada adab. Oh, dia pun hentam ustazah tu pula dah. Pasal apa tuan? Lepas tu orang kata akhir zaman, yang jahil bertambah bodoh. Yang paling teruk, yang bodoh jadi jahat. Sehingga pening kepala para al-hulama wal-ulama. Orang yang baik pening kepala, para cendekiawan juga sakit kepala. Ini contoh kakak-kakak, ibu sekalian. Pasal apa nak bagi tahu pada kita, jenis manusia Tuhan bagi tahu dah dalam Quran, ini tak boleh, ini boleh. Dah. Kalau kita tak ikut itu payah juga. Sebab tu dalam negara kat Malaysia kita cakap lain, luar sana cakap lain. Nampak tak? Kenapa? Apa nama ni Tuhan kata, Tuhan sebut, Tuhan ni bukan bodoh tuan. Tuhan ni bukan tak cerdik. Tuhan ni maha cerdik, maha mengetahui perangai manusia. Iblis pun Tuhan tahu. Jenis manusia suka melawan. Hanya orang yang dekat dengan Allah, Allah sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling dekat takut dengan Allah, orang yang ada ilmu pengetahuan. Dalam sebuah hadis sahih disebut, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah nakkan dia baik, Allah berikan dia faham agama. Berkata Imam Syafi'i, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang nakkan dunia, kena ada ilmu ke atasnya. Siapa nak akhirat, kena ada ilmu ke atasnya. Siapa nak dua-dua sekali, kena ada ilmu ke atasnya. Apa contoh Ustaz? Nak buat kek, kena ada ilmu. Nak buat ni, konopi ni pun kena ada ilmu. PA system, kena ada ilmu. Ayak ni, kena ada ilmu. Macam mana kita nak, apa nama ni, rotate ataupun ayak ni sebagai mineral ke apa benda, kena ada ilmu. Ni nak letak lapik, kena ada ilmu. Tu bunga-bunga siapa punya kerja tu, kena ada ilmu. Wa man arada ad-dunya fa alaihi bi ilmi. Siapa nak dunia mesti ada ilmu. Nak jual goreng pisang bagi laku ilmu, kata hang bubur cheese, namanya gorpis cheese.
goreng pisang cheese. Bila mama tanya maklum berapa ringgit maklum dia kata RM4, Pak kata RM4 cheese kata dia. Sebab apa? Sekeping RM1, buah cheese sikit je. Buah macam tik cicak atas tu. Suka budak ni. Nampak tak? Tapi orang beli sebab apa? Sebab dengar ilmu dia, cara buat goreng pisang, gorpis, gordak, gorkun, gorka, gordek, goreng keledek. Pandai dia olah. Sebatang ubi keledek tu boleh untung dekat RM10. Pasal apa? Sebab ilmu. Nak kaya dunia kena ada ilmu. Nak menyanyi kena ada ilmu. Ingat main suara sedap ke? Tak, saya taklah recording dia nyanyi. Sebab suara tak sembahyang. Kena ada ilmu. Cara dia. Tu Hindustan. Dia Qaishum halqum. Kan? Lepas tu Piramli lagu dia tak, orang kata tak lekang dek panas. Tak basah di hujan. Sebab apa? Lagu dia tu macam ada ni, hidung ni main. Malam bunan. Anda buat tak? Hidungnya mengelembung. Macam kena penyakit cacar tu. Sebab apa? Sebab ilmu. Vokal, betul tak? Betul tak? Nak buat lagu pun bukan duduk seorang-seorang macam orang bodoh macam batas kereta api tu. Tak. Tengok. Buat lagu elok. Dia tengok sedap lagu ni. Dia tak ting ding 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 ding. Saya dengan apa gitaris tu? Bukan. Kamu dengar siapa jawab Tiara tadi ni? Ada orang kata mulut sebut Tiara dah. Apa nama? Syam Kamikaze. Kenapa Syam Kamikaze? Syam Kamikaze ni dia dah hijrah dah. Tapi gitar dia, sign dia satu dunia. Royalty dia dunia. Di Eropah namakan Syam tu ada nama, dan dia merupakan maha guru dalam gitaris di Malaysia. Kalau kita tengok Man Kidal tu, dia lebih hebat. Saya pergi rumah dia, ada beberapa desktop. Dia ada 3-4, dia sambung-sambung. Dia, itulah note untuk lagu. Dia kata, Ustaz, kalau nak buat lagu, biar Ustaz lagu tu, Ustaz, boleh masuk dalam drama 7 petang, itu lagu terbaik. Sebab lagu yang drama 7 petang tu, lagu terpilih. Mahal bayaran dia. Jangan buat macam nasyid Ustaz. Nampak tak? Dia kata, okey, saya bagi Ustaz satu lagu ni. Lagu muzik dia. Drung, dring, drung, dring. Ustaz, buat satu lagu. Pakai tak masuk saya dah. Melainkan memang kena masuk akademik lagu. 6 bulan dengan dia. Baru boleh match, pitching dengan apa yang dia buat. Oh, subhanallah. Ni bolehlah sedap tak nak muzik. Bagi muzik selera. Pasal apa? Sebab tak ada ilmu. Sebab tu dunia muzik pun kena ada ilmu. Contoh kan? Betul kakak? Nak baca Quran. Tema Haji Syakban. Nampak tak? Itu buku Syakban belum start Ramadan lagi. Syawal dah tak ada dah. Dah meninggal lama dah Syawal tu. Zaman Piramli lagi. Tuan-tuan. Cara nak baca. Orang bang. Ada ilmu tak? Kalau tak ada ilmu pakai duk kekah mai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang berak keluar tak bulat. Sebab apa? Kalau tak ada ilmu. Betul tak? Suara ada. Ilmu cara nak menyuarakan tak ada. Apa tadi? Rosaklah azan. Nampak tak? Bila azan ada ilmu. Apa nama ni? Subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu subuh. Zuhur pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab dia panas. Dia kena naik. Kalau Zuhur pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia kena maghrib. Kalau maghrib sebab apa ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maghrib. Sebab masa singkat. Dia kata dia azan 5 waktu lain bunyi. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Suara dia ada. Dia belajar. Dia asah. Nampak tak? Ni contoh. Kadang-kadang kita, apa nama ni, kalau imam, tak ada ilmu. Macam mana agak-agak? Tadi, siapa imam tadi? Siapa imam tadi? Suara macam budak. Pakai pom datang, tak tahu.
Nampak, tengok lo, tua dah. Kalau betina dah, monopos dah. Tapi baca tadi, Masya Allah kan. Saya ingat ke, hak baca doa tadi tu. Lepas tu saya tanya, cari rupanya, ya Allah, tu imam kita. Nampak tak? Itu, nakkan benda tu mesti ada ilmu. Ilmu penting. Kalau tidak apa jadi, kat diri dia. Seorang-seorang dia. Nampak tak? Naik khutbah. Tadi saya khutbah di masjid. Budak muda tapi dia tak ada ilmu penyampaian. Kalau saya jumpa dia, saya kenal dia, saya cakap tapi saya nak cepat. Dia tag khutbah tadi, tajuk apa tadi tu? Halal dicari, haram dihindari kan? Tengok dia kan saya bohong. Kalau mereka hampa tidur. Aku dengar apa macam kuari, kari semua dia, saya ingat lah. Dia pegang, ni budak muda saya ingat. Tapi dia pengurus masjid, baru nanti. Kan ni diisyaratkan. Dia baca, mana kita mana kita mana yang mana kalau cari mana syubhat mana agak-agak orang dengar. Orang semua astagfirullahalazim. Innalillahi. Aku seorang terbelik mata. Hak lain tengok. Kan? Ada seorang duduk sebelah saya tengok dia pun mata macam pelang. Ngantuk. Khutbah dia tak steam langsung. Nampak tak? Tapi ada ilmu khutbah. Dia bilang, wahai orang-orang yang beriman, marilah kita letakkan Islam dalam kehidupan kita. Gitu. Bunyi macam tu orang begini. Ini tidak orang macam ni. Pasal apa? Ilmu khutbah tu tak nampak. Nampak tak? Ni contoh dia. Dunia kena ada ilmu. Nak bawa kereta kena ada lesen memandu. Kena ada belajar. Betul tak? Yang kedua, Imam Syafi'i kata pada dia, kalau nak akhirat, ilmu juga. Lepas tu semayang tadi ni, Allah. Orang kata masuk masjid, bahasa dia, wajib orang solat sunat tahiyatul masjid. Wajib dalam kurungan, dengan salah faham. Lelaki yang tidak ada adab masuk rumah Allah, duduk memang tidak ada adab. Once upon a time, ketika Nabi khutbah Jumaat, sahabat datang duduk. Qum ya fulan, ini lafaz hadis. Qum ya fulan, asallaita raka'atain. Dalam khutbah tu Nabi tegur sahabat di khalayak ramai. Wahai si fulan mangkit, anda semayang ke 2 rakaat? Dia kata belum. Maka Nabi kata apa? La yadkhulu ahadukumul masjida hatta yusalliya rak'atain. Jangan siapa-siapa berani duduk. Bila masuk dalam masjid terus duduk. Melainkan dia kena semayang dulu 2 rakaat. Kalau benda tu sunat dapat pahala, tak buat tak berdosa, takkan Nabi berhenti khutbah. Berani Pak Imam buat gitu Jumaat depan. Pakai dok. Lepas tu tukar ambil orang tuan pergi lain. Kena tegak-tegak pula orang besar pula. Ini action ranggi ni. Kan? Orang ada kedudukan ni, ego dia lebih. Kena ingat tu Pak Imam. Dulu okey lah. Lah dia jadi ketua apa semua. Mula tegak sikit tak boleh. Kan? Mula-mula tu nanti saya apa-apa tu Imam tegak saya. Tegak terakhir ni kalau berani. Belakang haram tu macam aku bodoh sangat Imam Syakban ni. Nampak? Tuan, siapa jadi ketua macam tu keadaan dia tetap tak beriman pula, na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi boleh tegak. Itu ilmu. Apa lagi? Nabi kata jangan sesiapa mari sembahyang dalam keadaan berlari-lari, mencungap-cungap nak dapatkan rakaat yang pertama. Ramai orang buat gitu. Imam tu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita pun sampai dekat pintu masuk. Allahu akbar, lari. Rokok bila bangun sama Allah. Batu mampu terus. Sebab apa? Sebab kalau kata dia bodoh, dia marah agak. Kasar tak? Tapi memang bodoh. Nampak tak kan? Ini bahasa mudah kan? Tapi tak ada. Ni bodoh. Jangan lupa nampak itu. Tapi nak beritahu jahil. Kenapa? Kalau nak akhirat, mesti ada ilmu. Satu hari Nabi sebut hadis Sahih Bukhari. Ada orang yang semayang 60 tahun, tapi Tuhan tak terima salat dia. Lam tuqbal salatuhu. Sitina aman. Allah tak terima solat seorang hamba tu 60 tahun. Pasal apa? Nabi kata kadang-kadang rukuk dia bagus, tapi sujudnya tak bagus. Kadang-kadang rukuknya tak bagus, sujudnya bagus. Tetap tak diterima oleh Allah. Pasal apa?
Sebab ilmu. Berapa ramai orang yang betul-betul disiplin ilmu tentang salat. Fiqhus salat. Ramai tak mau. Ini asas. Lepas tu ramai ibu-ibu gelang meh kat rumah tu bercupak-cupak bergantang-gantang. Tapi haram tak bayar zakat. Dia kata, meh hak pakai kena bayar ke? Kena bayar ibu oi. Saya pernah pergi timbang meh orang kaya, jutawan dari kapal terbang, pakai guning. Bawa 2-3 guni macam penyamun apa nama ngengseng mata kaji apa nama tu filem tu? Apa tu? Alibaba. Penyamun terbus. Saya tengok tu dia sebab pegawai zakat bawa timbang tu, timbang yang memang special lah. Letak jari pun dia bergerak cepat. Dia sirik, dia sensitif. Tahu pasal apa? Sebab banyak emas dia tu ada saluk permata belian. So tak masuk dalam zakat, kena tolak. Aduh tapi timbang tengok tolak dia ada corak, dia ada bagi-bagi dalam timbang tu dia siap-siap dah. Saya jadi teman bab Tan Sri tu suruh saya teman pergi jumpa Puan Sri, bawa keluar tengok, masya-Allah. Ni mah ni beli pada Europe, ni pada Australia, ini daripada New Zealand, ini daripada Japan, semua ada. Tuan-tuan. Kenapa? Sebab dia ingat mah yang dia pakai tak bayar-bayar. Tak betul. Allah kau. Berapa ramai kita orang Kedah. Mak bapak mati tapi harta tak dibahagi. Kerana kejahilan di dalam harta faraid. Mengapa terjadi? Allah. Berapa ramai? Ada orang tu, ni duk jual, mak dia tu, ni duk jual tanah Pak Hang mau meninggal setahun ni. Kalau nak jual perhabis harta nama satu hampa. Itu mak dia bodoh. Kasar bahasa minta maaf dengan izin. Ramai mak-mak menghalang harta-harta suami dia meninggal untuk anak dia agihkan. Ada rumah sebiji nama suami. Mak dapat sekian-sekian berapa persen. Anak-anak dapat berapa persen. Ada semua set komplit sekarang. Refer kat Jabat Agama. Kadang-kadang mak tak jual tanah. Mak tak ni punya marah tanah pusaka tu. Sampai anak laki dia seorang mati. Anak perempuan 2 orang mati. Dia tak mati-mati lagi. Jenis belah hantu raya. Dosa besar. Sebab kita menidakkan hak anak sendiri. Nampak tak? Berapa ramai cara bagi salam? Kalau kita cikgu masuk kelas suruh anak murid bangun. Kalau tidak kurang ajak. Tak. Sebenarnya kita kurang ajak. Suruh budak bangun bagi salam kat kita. Ilmu. Kita masuk kelas. Orang masuk bagi salam. Kenapa kat rumah pula tak bagi salam? Apa nama bini dia makit. Anak makit. Abah balik bangun. Bangun. Assalamualaikum abang. Lari keluar laki dia. Ampun ni gila apa? Kenapa tak gila nak murid bagi salam kat dia? Dia kata kami cikgu. Tak. Orang yang duk terima salam orang ni dia sombong banyak. Kalau saya macam tu saya pun sama juga. I repeat. Kalau saya macam tu saya pun sama juga. Keluar. Assalamualaikum. Orang yang bagi salam, orang yang tawaduk, yang suka nak jawab salam orang, itu sombong banyak. Sebab tu jawab salam, hukumnya apa? Wajib. Kalau tak jawab, berdosa. Kena tahu hukum dulu. Kalau tidak, berdosa buta aja dia. Ilmu bagi tahu, orang seorang bagi salam kepada orang yang ramai. Orang yang sedang berjalan, berikan salam kepada orang yang duduk. Orang yang berkenderaan bagi salam kepada orang yang sedang berjalan. Orang yang sedikit bagilah salam kepada orang yang ramai. Ya, kena buat macam itu je, buat macam dulu-dulu. Nampak? Ini nak beritahu. Simple kan? Ilmu. Sahabat-sahabat kata, kalau nak tunggu kami bagi salam kat Nabi, pakai doa, kamilah tukang jawab salam. Sebab Nabi suka bagi salam kat kami. Sampai diperintahkan masuk saya dekat Yasrib. Abdullah bin Salam kata, mula-mula Nabi kerah kami pada afsyus salam wa at'amut ta'am
Nabi kata, nak mendamaikan kamu semua akhirat, jangan lupa, jangan tunggu salam, tapi berilah salam. Itu ilmu. Nampak tak? Ilmu buat bacaan. Bila ayat tengah, tak perlu baca bismillah dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya kan. Tapi bidayatul al-ayah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ayat tengah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab kefahaman orang Arab, bacaan adi yang biasa, bila baca bismillah, ayat tu ayat pertama. Tiba-tiba khatib tak study, firman Allah Subhanahu wa taala, dia nak lebih-lebih. Dalam teks tu tulis auzubillah aja, tak bismillah. Dia pergi gatai mulut mengenyam. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kata, ayat apa ni? Contoh dia gitu. Sampai adab bukan kata haram, tapi adab bagi kita nak baca ayat tengah memadai bismillah. Auzubillah. Tapi kalau baca berdosa, dah. Tapi nak cerita itu etika dalam bacaan Quran. Awal macam mana, tengah macam mana. Subhanallah. Nampak tak berkait dengan ilmu. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, siapa nakkan dunia akhirat, kedua-dua dan ilmu. Macam mana agak ustaz? Ustaz boleh cakap tak? Nak dunia dan akhirat kena ada ilmu. Contoh apa agak-agak? Contoh, kereta dunia ke akhirat? Kereta dunia ke akhirat? Rumah dunia ke akhirat? Motor dunia ke akhirat? Macam mana jadi akhirat? Bawa kereta, motor, main masjid. Macam mana rumah jadi akhirat? Jangan kosong dengan Quran. Setiap hari Jumaat ke apa, ibu-ibu buat kelas baca Yasin ramai-ramai. Kemudian hari Sabtu pula panggil ustaz, mana-mana ustazah ke, kaum ibu sahaja untuk buat kuliah kat rumah dia. Rumah dia besar, maka akhirat. Tapi nak benda ni kena ada ilmu. Sebab tu orang kita ni asal main masjid je. Kereta yang paling buruk dalam garah tu kata dia buat main masjid, yang menyusahkan makmum. Lepas mayang je, Assalamualaikum, minta tolong 4-5 orang tolak kata saya boleh. Sekali bolehlah hemo dengan orang. Kena hari ketiga, imam salam yang pertama lari balik dah. Tengok-tengok selepas tu dah haram aku you ni dah. Kalau tidak mengah aku dah lah kau tolak-tolak tu. Boh-boh dia tu perasap tinggal terus. Haram makan dia bunak. Haram tu. Hari ketiga mampus pergi ke mana? Asal pergi masjid kata buruk. Pasal apa? Asal pergi masjid mesti buruk. Kenapa tak buat Lamborghini mari? Oh. Hukama kata, idza qadimtum ala akhwanikum fahassinu libasakum wa rihalakum. Kalau kamu ni ingin nak berjumpa dengan orang, percantikkan dua benda. Apa dia? Kenderaan kamu, apa nama ni? Apa lagi tu? Pakaian kamu. Pakaian. Ni mai ambil kawan kat airport bawa balik meracun bendang. Mentang-mentang airport lu start sebelah bendang. Waalaikumsalam. Ku sapel ni. Orang tisak. Ku berodoh pasal termeracung. Atau meracung pula. Teracung. Tak apa. Tengok main yang kata paling buruk. Polis kena tolak naik gon. Apa kita kan? Mampu kau. Tu dia. Saya pernah dimarah oleh seorang orang besar di negeri Kelantan. Kepada orang yang ambil saya, tahu dia pakai Pajero lama tu, belakang dia rupanya dia kontraktor buat rumah. Belakang tu ada kereta surung, angkat pasir, ada cop, ada tombak, ada pedang. Aku dah mati aku ni dah. Kalau dia break, ngejut pedang dengan kereta surung tu katok berlaku mampus terus. Tak mampus sawan babi. Bawa kereta punya laju daripada Kota Baru sampai Jertih. Hak patut 2 jam setengah jadi 1 jam setengah. Saya ni lutut ni hak kanan pergi kiri. Jenis pun minyak angin. Gitu. Macam orang masuk Jawi tu. Pasal apa ni tangan duk pegang tangan. Kalau 6 kali naik turun 6 kilo. Perut aku. Kawan dia kata, dia kata bodoh sungguh lah dia ni. Kawan ni marah. Kau dah sedia dah kereta. Hak jabat. Orang ambil ustaz. Mana ambil kata waduh gitu. Maksud dia kata apa? Kita ni nak ambil sains kita bukan hari-hari. Sekali-sekala.
Maka keluar kata-kata ni, idza qadimtum ala akhwanikum fahasinu libasakum wa rihalakum. Pakaian kena comel. Ini pakai bau meracun. Siap tulis lepas tu. Mada. Cintailah sungai kita. Mada. Bukan milik kita. Makan. Nampak tak? Ni tahun 1947. Budak ni cerdik pula dah, faham elok. Awak gelak teruk pada orang lain. Han nampak tak? Jadi ustaz boleh nak? Amin Nak jadi apa besar ni? Adik nak jadi apa besar ni? Abang? Ha? Ustaz. Habis kami duduk tang mana? Jadilah PM, boleh? Ataupun jadi ketua mangkang, dua tu je lah. Nampak tak? Mat, dia tak senonoh. Ilmu bagi tahu cara nak sambut tetamu, betul tak? Orang yang mai pula ada ilmu. Kan? Rumah besar. Maikab. 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 Ilmu kata bila orang tak jawab, balik. Bodoh. Ini, maikab. Aduh. Lu tak pakai seluar. Memang haram jadah dulu. Pasal bodoh. Nampak tak? Atau nak beritahu kenderaan, kereta, rumah, bini, anak ni akhirat. Nampak tak? Nampak tak? Kain ni dunia ke akhirat? Kain ni yang makcik-makcik pakai tu dunia ke akhirat? Dunia. Jadi akhirat apa? Sebab letak atas kepala tutup aurat pergi keluar rumah. Seronok kain tudung makcik belakang tu. Nampak tak? Ni maklum belakang. Apa nama makcik belakang? Ni makcik. Baju pink belakang Pak Long kita ni. Kan? Seronok betul. Kain ni bercakap. Seronoknya air kata dia. Sebab apa? Ajar ni pakai air. Datang ke rumah. Dia seronok. Nanti bila mati tu kain jadi saksi. Kak. Dunia. Dia pergi akhirat. Nak dua-dua kena study. Ni beli kepiah pun. Hak 4 lai RM5. Bila pakai tu kira Allah teruk sungguh lah. Taik lalat tu kira. Lalat pun tak tahu nak berak tang mana dah. Punya penuh. Nampak tak? Ni beli ni 250. Ini free. Sebab saya ni ahli tazkirah malam Jumaat TV Astro. Dia bagi ni pakai. Muak pula kepala saya. Tu saya pakai tu. Kan? Ni free. Tapi tengok-tengok kata RM120. Dia tempah orang sponsor. Sponsor buy adalah bawah tu tengok. Sponsor buy siapa kalau kami pakai ni lah. Start malam rakaman sekian pakai TMJ punya kopiah. Alright. Itu duduk kereta je. Tak pernah saya pakai kopiah macam ni. Saya pakai kopiah macam ni. Hak saya harga sekian-sekian. Pasal apa? Sebab duit kita tu dunia. Tapi beli kopiah mai sembayang akhirat. Sebab tu dalam bab dunia ni, jangan terpesona dengan dunia untuk kepentingan nafsu semata-mata. Maka akhirat kamu akan tinggalkan dia. Allahu Akbar. Allah pempesan Quran. Jangan lupa hak kamu di dunia. Ada duit pi dah jalan buat bini. Kan? Tapi ingat, beli akhirat dengan duit kami bagi kat hang. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Beli akhirat dengan duit yang bagi kat hang. Tapi jangan lupa bagian hang pula. Pasal apa ni? Tak ada TV rumah, tak ada TI, zuhud. Ni dunia. Dapur tak ada gas, dunia. Habis masak macam mana? Pergi ambil serombong exhaust orang. Sedut-sedut masuk abu. Debu, mampus bini. Lelah. Tak ada TI, pakai guri lah. Pakai apa nama tu? Apa guri tu? Payah no. Ini bukan apa nama tu? Yang kecil tu, hak sejuk tu. Kan? Hak di Pabali banyak pakai tu. Tak ada sejuk. Loh, tak ada minta maaf Ustaz. Rumah kami ni tak ada peti ais. Sebab dunia kan. Hambuh menerajang muka dia sedah. Haram tu. Tu kata bodoh, tak nak mengaji. Zuhud ni nombor 6, dia ada 6. Saya tak nombor 5 tapi saya mudahnya. Zuhud ni ialah nombor 6, dia ada 6 pandangan ulama. Saya ambil yang mudah, saya faham dan tuan faham. Nombor 6 tu dia kata apa? Zuhud ini tidak rasa gembira dengan apa yang kita ada. Yang kedua, tidak merasa duka dengan apa yang kita tiada.
zuhud. Maksud dia kena ada qanaah, al-qanaatu bil qalili. Itu syarat-syarat takwa. Imam Ibn Mas'ud sebut takwa ialah al-qanaatu bil qalili, rasa mencukupi walau dapat sikit. Hari tu kita meniaga, hujan turun, dapat RM15. Alhamdulillah. Jangan haram tu hujan pula dah. Hujan, lului hujan. Mari hujan, ni hujan. Habis ayak busuk. Nampak dah kan? Jangan maki hujan. Nabi kata, siapa maki hujan, dia maki Allah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, dalam bab-bab ni, mesti ada teras dan ilmu dia. Sebab itu Nabi kata, kalau Allah nakkan seseorang itu baik, Allah bagi dia faham agama. Disebut apa dia? Ad-din, bukan matematik. Ad-din bukan sains. Ad-din bukan geografi. Ad-din ialah Islam. Inna ad-dina indallahi al-islamu. Betulnya Tok Imam Sya'ban sesungguhnya ad-din pada Allah adalah Islam. Jadi Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari, siapa orang yang Allah nakkan dia baik, Allah akan bagi dia, pastikan dia faham. Yufaqih, hak baris mati. Pasti Allah bagi dia faham agama. Macam tuan-tuan malam ini. Maka tuan-tuan kerja dalam matang apa? Jadi cikgu mengajar Inggeris, cikgu mengajar geografi, cikgu mengajar matematik, cikgu mengajar fizik, cikgu mengajar biologi. Semua benda. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bincang tentang fizik dan bla bla. Contoh, hari ini bincang tentang sains bla bla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semua ni semua adalah ilmu daripada Allah. Pasal apa? Sebab cikgu tu lapik dia ilmu adalah agama. Jadi siapa? Engineering, juruterah yang meluluskan projek, dia ada agama, dia tidak berani meluluskan satu projek kalau tak ikut spek dan syarat-syarat tertentu. Bagaimana yang banyak berlaku kat negara kita pada hari ini. Skru RM2 diklaim RM12. Skru RM8 diklaim RM18. Nampak tak? Pasal apa pergi mana duit tu? Sebab apa? Sebab dia tak ada agama. Dia bukan sahibul mutadayyin, orang yang tidak ada agama. Ini contoh. Pernah dengar imam ditangkap makan rasuah kerana sengaja tak baca khutbah kedua? Jarang berlaku aku dengar. Pernah dengar juru nikah, ya, tanpa nikah, just lulus saja kau tu sah dikahwin laki bini tanpa akad nikah? Tak boleh. Sebab mereka ni orang agama. Sebab tu orang yang ada ilmu agama ni, mereka ni yang paling takut dengan Allah. Kak, didik anak-anak, adik-adik perempuan yang muda-muda, pastikan biar beragama sebelum hidup bergema.